Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada puan-puan sekalian terutamanya yang berada di live saya pada hari ini, iaitulah Puan Mariam Nuruddin, ya, yang dimuliakan Puan Nur Rasnin, dan juga yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala Puan Rohani, ya. Mudah-mudahan puan-puan semua yang sedang menonton live maupun yang mengikuti secara rakaman, ya, tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga diberikan perlindungan, ya, dikurniakan keberkatan dan kerahmatan dalam hidup insya-Allah, dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam mempelajari bahasa Arab, ya, khusus buat pecinta-pecinta ilmu, juga pencinta-pencinta bahasa Arab, ya, dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Alhamdulillah. Uh, kita merancang, Allah juga merancang. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kelas kita yang pertama untuk kursus online mahir asas fi'il. Alhamdulillah. Ya, dan saya harapkan apa nama ni, puan-puan yang telah pun sedia membayar buku, ya, telah pun mendapat buku. Sebabnya kami sedang orang kata check, buat checklist. Adalah beberapa orang yang baru je bayar, jadi itu orang kata kena tunggu stok yang barulah, sebab kami kena order terlebih dahulu, ya. Hari tu Puan Mariam khabarkan dalam grup WhatsApp, bukunya sudah diterima, ya. Mudah-mudahan membantu untuk kita punya orang kata perbincanganlah pada hari ini. Okey, insya-Allah. Baik. Jadi saya untuk kelas VL pada hari ini, ya, kalau puan-puan baca apa yang saya sampaikan pada semalam, ya, iaitu hari Rabu 18 Januari, saya ada terangkan tentang apa namanya, target ataupun sasaran, ya, kita punya perbincangan pembelajaran kita pada hari ini, ya, puan-puan sekalian. Jadinya insya-Allah pada hari ini kita nak masuk kepada mukaddimah fi'il. Ya, saya tidak dapat semasa di seminar fi'il satu hari, ya, yang dijalankan ataupun yang berlangsung pada dalam 2 hingga 3 minggu yang sudah. Ya, saya tak dapat nak bincang dengan lebih lanjut, saya tak dapat nak memperuntukkan masa yang banyak untuk menerangkan tentang mukadimah fi'il. Sebenarnya untuk mukadimah fi'il ini sangat menarik. Ya, dan sebagai orang kata untuk orang kata kefahaman khusus fi'il, mukadimah tu perlu diterangkan. Barulah kita faham dia punya caranya, dia punya awal bismillah lah orang kata, ya, tentang fi'il itu sendiri. Dan macam yang kita semua maklum ataupun yang kita semua sedar, semasa seminar fi'il dijalankan, sedikit saja daripada mukadimah fi'il ada saya revealkan, kemudian saya bawa puan-puan semua ke pengolahan fi'il madhi mengikut kata ganti diri, ya, juga kita masuk kepada pengolahan fi'il mudhari' mengikut kata ganti diri. Ya. Jadi untuk bahagian fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' tu saya tak perlu pergi lebih panjang lah. Kerana puan-puan semua dah ada basic dia. Nanti untuk minggu hadapan ataupun sesi yang kedua, iaitu bukanlah pada minggu depan, minggu lagi satu kami dah aturkan. Nanti kita akan ulang kaji sahaja. Dia dah sampai ulang kaji sebab seminar tu kita dah cover bahagian fi'il madhi dan juga bahagian fi'il mudhari' lah. Nanti ulang kaji akan ada banyak banyak latihan yang kita akan jalankan bersama-sama. Okey, sebelum saya pergi kepada topik kita, puan-puan sekalian, saya nak beritahu sedikit sebanyak tentang kita punya caralah dalam kelas ini. Memang saya jalankan sepenuhnya melalui Zoom. Kita akan live di Zoom, begini supaya puan-puan boleh interaksi dengan saya dengan lebih baiklah. Boleh ada option untuk buka mikrofon, bercakap, dan juga ada option untuk puan-puan chat saja di chat box. Itulah kelebihan Zoom. Dia ada dua caralah. Kalau saya buat di YouTube Live maupun Facebook Live, puan-puan hanya ada option untuk tulis sahaja, untuk type sahaja. Okey, tapi Zoom lebih baik boleh bercakap sekali. Dan Zoom yang kami subscribe ini dia ada banyak feature lah, antaranya record lah. Dan puan-puan sekalian, kelas rakaman daripada Zoom ini biasanya saya akan upload di YouTube. Ya, jadi saya akan bagi link rakaman tersebut, puan-puan boleh akses bila-bila masa sahaja. Okey, jangan risau.
Baiklah, dan itu yang pertama, berkaitan dengan kita punya kelas. Yang kedua saya nak terangkan tentang cara saya berinteraksi dengan puan-puan semua para peserta. Disebabkan kita punya silibus ataupun disebabkan kita punya kelas ni dia akan ada banyak latihan. Jadi puan-puan sekalian, saya akan banyak bertanya kepada puan-puan sekalian. Mungkin saya minta untuk soalan pertama Puan Mariam jawab. Next question saya minta Puan Asnin boleh buka mikrofon bagi tahu jawapannya contoh. Kemudian saya minta Puan Rohani cuba berikan jawapan. Okey. Jadi puan-puan semua akan terlibatlah secara langsung sepanjang kelas berlangsunglah. Jadi puan-puan semua jangan malu dan jangan segan, jangan takut salah apa semua. Confident saja. Kalau salah satu pelajaran, kalau betul pun satu pelajaran juga. Jadi jangan terlalu risau. Okey, baik. Jadi yang di hadapan saya ini sudah bersedia ataupun belum? Puan Mariam, bagaimana Puan Mariam? Dah ready ataupun belum tak berapa nak ready lah untuk kelas hari ini. Bagaimana Puan Mariam? Sudah sedia. Sudah Puan Mariam hari ini apa khabar? Sihat Alhamdulillah sihat. Ada sesama ke, batuk-batuk ke, demam ke? Semua sikit, batuk sikit. Sesama sikit kan? Okey. Batuk pun sikit Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kesembuhan. Puan Mariam InsyaAllah amin. Okey baik. Puan Rohani Mahmud yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan Rohani. Waalaikumsalam, Alim. Sedang live dari Singapura kan? Singapura tu di mana Puan Rohani? Saya lupa. Dulu Puan Rohani pernah sebut pada saya. Saya di Punggol. Dari? Punggol? Punggol. Okey, betul sebutan saya Punggol Punggol, yes, betul. Ya, betul. Okey, Puan Rohani apa khabar hari ni? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada batuk, sesama, demam? Baru balik flu. Baru baik flu Alhamdulillah, semoga Allah SWT menggunakan lagi orang kata kesihatan yang baik kepada Puan Rohani supaya ibadah supaya boleh orang kata menimba ilmu dengan lebih baik dan lebih lancar lagi amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih banyak Puan Rohani. Seterusnya Puan Nur Hasnin yang sedang bersiaran langsung dari Kuala Lumpur tak silap saya. Apa khabar Puan Nur Hasnin? Okey, Fahad Luki. Sihat Malim, insya-Allah. Sihat ada apa-apa demam, batuk semua tak ada So far so good lah, insya-Allah. So far so good. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah terus memberikan kebaikan serta kesembuhan serta kesihatan yang baik kepada Puan Hasnin supaya dapat beribadah, menimba ilmu, buat aktiviti dengan cergas dan baik insya-Allah. Amin amin. Okey, syukran jazilan Puan Hasnin Puan Zabidah Puan Zabidah saya tak pasti dia boleh dengar ataupun tidak. Sebabnya nama Puan Zabidah dia ada dalam kalangan ataupun dalam kita punya live. Cumanya Puan Zabidah saya tak nampak lambang mikrofon. Itu bermaksud apa? Bila seseorang ataupun bila tuan-tuan dan puan-puan semua masuk dalam live, dia tak nampak lambang mikrofon, itu bermakna tak boleh dengar. Kira macam Puan Zabidah masuk dia tak boleh dengar apa-apa. Mungkin dia ada masalah teknikal. Saya pun tak tahu macam mana nak uruskan. Saya minta dan saya serahkan kepada admin je lah untuk membantu ataupun untuk assist apa nama dia Puan Zabidah. Okey, tak ada masalah. Okey, yang ada dengan kita, saya ada jemput daripada apa nama dia, seminar fi'il Puan Zahara. Puan Zahara, Assalamualaikum. Boleh dengar saya tak? Puan Zahara. Boleh. Alhamdulillah. Okey, bersiaran dari Negeri Sembilan, betul tak? Saya KL, Selayar. Oh, KL. Kuala Lumpur. Okey, minta maaf. Negeri Sembilan tu orang lain tu. Selangor. Selangor dekat mana Puan Zahara? Bandar Baru Selayar. Bandar Baru Selayang. Kita dekat je lah tu. Sebab saya sedang live ni di Taman Gombak Jaya dekat dengan Ontai Kim, bersebelahan dengan Badiat Syakirin. Itu kita punya pejabat lah. Puan Zahra hari ni apa khabar sihat Alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Zahra kerana meluangkan masa pada hari ini. Ramai yang komen dekat dalam grup seminar tu kata hari ini tak dapat bertindan dengan kelas apa pun semua, bertindan dengan ada aktiviti apa semua, tapi semua minta rakaman lah. Tu semua kata semangatlah nak join kita punya kelas. Dan memang kelas pertama ni saya setkan untuk percuma bagi semua peserta seminar fi'il, termasuklah perempuan yang mendaftar ke kelas fi'il mingguan ini. Semuanya datang dari seminar fi'il tersebut. Jadi memang kelas pertama ni kami bagi percuma sahaja. Dan macam yang puan-puan boleh lihat di dalam apa nama dia jadual bayaran tu, untuk yang 4 sesi pertama ni hanya perlu bayar 3 sesi saja. Itu sajalah. Okey, baik. Jadi saya tak nak berbual panjang. Kelas kita sampai 11 saja. Jadi 1 jam. Tak nak berbual panjang pun saya dah ambil masa 15 minit Okey, baik. Jadi Mak Lim, macam terima kasih. Mak Lim, sorry. Terima kasih bagi sijil.
Okey. CJ tamat. CJ tamat. Okey, baik. Sama-sama. Okey, CJ tamat kelas bahasa Arab Betul. Bahasa Arab. Okey, baik. Tu Akilah dah send kepada peserta-peserta batch yang keempat. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi hari ini saya nak kongsikan kepada puan-puan semua, kita nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi tentang fi'il ataupun tentang kata kerja dalam bahasa Arab. Okey. Baik, puan-puan sekalian, saya tak pasti semua yang ada di depan saya ada buku ataupun tidak. Jika ada buku, puan-puan, saya punya buku cetakan tahun 2017. Berbeza dengan buku yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Buku tersebut ialah cetakan baru. Jadi muka surat kita agak sedikit berbeza. Jadi saya akan bertanyakan kepada puan-puan semua tentang muka surat kita. Okey. Jadinya tak silap saya nak puan-puan semua buka muka surat yang kelima. Gambar yang ada apa orang kata, ada chart kat situ, ada carta kat situ. Carta tentang al-fi'lu fil lughatil arabiyyah ataupun kata kerja di dalam bahasa Arab. Ataupun saya mungkin boleh kongsikan gambarnya kepada puan-puan sekalian, bukan gambar yang ini. Okey. Gambar mana? Bukan gambar ni Sekejap, saya cuba buka. Gambar yang ini. Muka surat berapa tu? Puan-puan sekalian. Kalau di buku saya, muka suratnya muka surat 7. Saya tak pasti sama ada di tangan puan-puan semua muka surat 5 ataupun muka surat 4. Siapa boleh bagi tahu? Sebab saya punya cetakan ialah buku cetakan yang awal. Surat 3. Muka surat 3 Okay. Boleh buka carta ini. Yang ada carta ini. Okey, baik. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Di dalam bahasa Arab, seperti mana yang puan-puan semua telah pun sedia maklum, alhamdulillah. Di dalam bahasa Arab, kalau kita masuk kepada jenis perkataan, kita ada 3 jenis. Puan-puan ni semua sudah maklum dah. Antara perkara basic lah bagi orang yang menekuni bahasa Arab. Yang pertama sekali ada kata nama ataupun kita panggil sebagai ismun, isim. Yang kedua kita ada kata kerja yang kita panggil fi'lun ataupun fi'il yang kita nak bincang atau bahaskan selama 24 sesi ni. Dan yang ketiga kita panggil sebagai haraf ataupun dalam bahasa Melayunya kita kenali sebagai kata sendi. Baik. Bila masuk kepada fi'il, saya selalu terangkan bahawa fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab kita ada 3 jenis. Mungkin sedikit berbezalah dengan bahasa Melayu yang mana kata kerja yang biasa kita pelajari, kita ada kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku. Begitu juga dengan bahasa Inggeris lah. Yang paling basic lah untuk kita tahu, kita ada past tense dan kita ada present tense. Dia adalah past continuous lah dan macam-macam lagi, tapi yang paling basic ialah past dengan present. Baik. Dalam bahasa Arab, puan-puan sekalian, bila kita masuk kepada fi'il, kita semua diberitahu ataupun dimaklumkan ada 3 jenis fi'il, iaitulah al-fi'lul madhi ataupun fi'il madhi. Yang mana bila ditanya semua boleh jawab, iaitulah kata kerja telah berlaku. Kemudian yang keduanya al-fi'lul mudhari', kata kerja sedang berlaku. Dan yang ketiganya al-fi'lul amri ataupun fi'lul amri, kata kerja perintah. Ini yang saya tunjukkan ini ada di dalam buku puan-puan semua. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya tekankan bahawa 3 jenis fi'il ini ialah pembahagian fi'il, jenis fi'il mengikut masa fi'il tersebut berlaku. Saya ulang lagi sekali saya punya fakta ataupun saya punya maklumat. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar, bolehlah kita katakan pembahagian fi'il mengikut masa pekerjaan atau masa perbuatan tersebut berlaku. Apa yang membezakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari'? Masanya. Fi'il madhi telah, fi'il mudhari' sedang. Cuma fi'il amar ini kita sekalikan dah. Walaupun ianya bermaksud perintah. Tapi kalau kita scroll bawah lagi puan-puan sekalian, dia ada pembahagian fi'il
dalam kategori yang lain pula. Yang fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, ini yang paling basic, yang paling umum untuk kita semua ketahui bahawa pembahagian fi'il dalam aspek masa. Kalau fi'il madhi masanya telah. Fi'il mudhari' kata kerja yang masanya sedang. Fi'il amar merupakan kata kerja perintah. Okey, baik. Jadi puan-puan sekalian, bila kita masuk ke bawah sikit, dalam muka surat buku yang puan-puan ada tu, pembahagian fi'il dia ada lagi satu aspek, puan-puan sekalian. Ni antara aspek yang ada lah, iaitulah pembahagian fi'il berdasarkan bilangan huruf. Okey, baik, saya tanyalah kepada puan-puan semua. Puan-puan boleh jawab di ruangan chat ataupun boleh buka mikrofon jawab je. Saya tak ada appoint siapa-siapalah. Boleh jawab secara umum lah. Puan-puan sekalian, kebanyakan fi'il yang kita pelajari ataupun kebanyakan fi'il yang kita jumpa, fi'il tersebut ejaannya ada berapa huruf? Okey. Puan-puan boleh buka mikrofon, boleh sebutkan. Biasanya puan-puan kan dari kelas saya, kelas bahasa Arab ukhuwah kemudian masuk seminar fi'il pula kita dah bincang, ada banyak kita dah jumpa perkataan-perkataan fi'il Biasanya fi'il yang kita jumpa dalam bahasa Arab ejaannya ada berapa huruf? Siapa nak jawab? Puan-puan. Silakan. 3 kot, insyaAllah. Puan Nasnin, jawapannya 3. Okey, betul. Itu yang saya maksudkanlah. Setakat ini biasanya bila kita belajar bahasa Arab, contoh-contoh yang diketengahkan oleh guru. Contoh-contoh yang kita boleh jumpa ataupun dapati, kebiasaannya fi'il yang ejaannya 3 huruf. Apakah maksud fi'il 3 huruf, puan-puan sekalian? Yang ni kita kena faham. Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il 3 huruf? Fi'il 3 huruf tu maksudnya begini. Fi'il 3 huruf maksudnya begini. Ini contoh fi'il 3 huruf. Ka, ta, ba. Puan sekalian, ini contoh fi'il 3 huruf. Yang mana merujuk kepada perkataan asal bagi fi'il tersebut. Ini bahasa saya lah. Bahasa yang kita nak mudah faham. Bila sebut tentang perkataan asal fi'il, mestilah merujuk kepada fi'il madhi. Lebih tepat lagi, fi'il madhi dhamirnya huwa. Inilah dia dalam bahasa saya perkataan asal bagi fi'il. Sebab kita tahu daripada kataba ini, bila diolah dalam fi'il madhi, bila diolah dalam sistem fi'il madhi, diolah mengikut setiap kata ganti diri, dia jadi kataba, kataba, huma, kataba, hum, katabu, hiya, katabat. Bila dah jadi banyak-banyak tu, asal dia yang mana? Asal dia yang kataba. Fi'il madhi, dhamir huwa. Bila kita masuk pada fi'il mudhari' kataba, dia jadi yaktubu. Perempuan sekalian, ada yang tanya, kalau jadi yaktubu ni dia dah jadi 4 huruf ke? Dah jadi ke yaktubu ni dia dah jadi fi'il 4 huruf ke Ustaz? Ataupun yaktubu ni dia dah jadi fi'il 4 huruf ke Mu'allim? Jawapannya tidak. Jawapannya tetap sama. Yaktubu asalnya kataba. Dia akan balik kepada perkataan asal bagi fi'il tersebut. Perkataan asal dia yang mana, perempuan? Yang ni. Kita akan rujuk kepada fi'il madhi huwa. Fi'il madhi yang huwa tu bolehlah kita kata sebagai perkataan asal bagi fi'il tersebut. Ini contoh fi'il 3 huruf, tuan-tuan dan puan-puan. Ini contoh fi'il 3 huruf. Ini yang biasa kita jumpa, puan-puan sekalian. Setakat ini saya kena berhenti dulu untuk yang fi'il 3 huruf. Puan-puan sekalian, ada tak nak tanya apa-apa soalan ataupun puan-puan rasa kurang jelas dengan statement saya sebentar tadi, silakan bertanya. Kalau nak minta saya ulang, bagi tahu saya, minta ulang Mu'allim. Silakan. Saya cuba untuk menerangkan tentang fi'il ini dalam bahasa yang ringan, dalam bahasa yang mudah supaya kita semua boleh faham. InsyaAllah saya usahalah, perempuan sekalian. Okey, setakat ni ada tak nak tanya apa-apa soalan? Jelas ataupun tidak dengan apa yang saya terangkan sebentar tadi? Apakah yang dimaksud dengan fi'il 3 huruf tersebut? Okey,
Baik, Puan Mariam macam mana? Ada soalan tak? Jelas tak apa yang saya terangkan sebentar tadi, Puan Mariam? Jelas. Jelas okey. Baik, syukran jazilan. Puan Rohani, bagaimana dengan Puan Rohani? Jelas ataupun tidak dengan penerangan saya sebentar tadi? Jelas, Mak Lim. Okey, syukran jazilan. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi contoh saya nak tanya kepada perempuan sekalian. Saya nak tanya kepada perempuan sekalian. Saya datangkan satu contoh perkataan fi'il, kemudian perempuan bagi tahu fi'il tersebut berapa huruf. Fi'il ini fi'il berapa huruf? Okey, perempuan sekalian. Perkataannya ialah nampak. Okey, perkataannya ialah jalasa. Perkataannya ialah jalasa. Okey, Puan Zahara lah, saya minta Puan Zahara. Puan Zahara, kalau jalasa ini fi'il berapa huruf? Fi'il 3 huruf ke, 4 ke, 5 ataupun 6? 3 huruf. Ini fi'il yang tiga huruf. Okey, kalau saya tanya Puan Zahara, jalasa kalau tukar pada fi'il mudhari', dhamir hum lah. Yajlisuna, kan kita kan dah bincang semasa seminar kita, kalau jalasa ni masuk dalam fi'il mudhari', kita olah dia untuk dhamir hum, jadi yajlisuna, mereka sedang duduk. Okey, Puan Zahara saya tanya. Kalau yajlisuna, yang ini fi'il berapa huruf Puan Zahara? Masih Ah. 3 huruf juga. Sebab apa Jawapannya, sebab Sebab apa? yang Tadi Puan okey, sorry. Sebab selebihnya tu adalah macam penambahan. okey, baik. Betul Puan Zahra. Jawapan Puan Zahra tepat sekali. Ahsanti, mumtaz. Yajlisuna tetap fi'il 3 huruf. Tetap termasuk dalam fi'il 3 huruf. Kerana apa? Yajlisuna ini ialah olahan daripada jalasa. Olahan daripada jalasa yang merupakan fi'il 3 huruf. Macam yang kita tahu yajlisuna ini, yang fi'ilnya ni yang tengah ini. Ya dekat depan, una dekat belakang ini merupakan tanda bagi dhamir tersebut, bagi dhamir hum lah dalam kes kita sekarang ini. Okey, ini contoh fi'il 3 huruf. Baik, alhamdulillah. Nampaknya dah faham dah tu. Baik, puan-puan sekalian, dalam bahasa Arab, selain fi'il 3 huruf, bolehlah saya kata, yang biasa juga kita akan nampak ialah fi'il 4 huruf. Perempuan sekalian, kalau boleh nampak dalam carta ini, dia ada fi'il 3 huruf dan dia juga ada fi'il 4 huruf. Apa contoh fi'il 4 huruf, tuan-tuan dan perempuan sekalian? Okey, saya berikan satu contoh fi'il 4 huruf. Perkataannya ialah salla. Ini contoh fi'il 4 huruf. Ustaz, ada yang tanya, Ustaz, ini celah mana fi'il yang 4 huruf ni? Saya tengok 3, ada sad, ada lam, kemudian ada alif maksurah di belakang. Puan-puan, di dalam bahasa Arab, jika perkataan tersebut ada tanda sabdu, kita panggil tanda sabdu kan, yang bentuk W ni, ataupun tanda syaddah. Yang ini sebenarnya dia ada 2 huruf. Jadinya ini solat ini ialah fi'il 4 huruf. 1 sad, lam ni dia ada 2. Dia ada 2 dan 3 lah. Yang kedua, yang ketiga ialah huruf lam. Kerana kalau tanda syaddah ni satu faedah untuk perempuan semua, alhamdulillah. Sebenarnya perempuan, kalau lam ataupun mana-mana huruf yang bertanda syaddah ini, contohlah kita ambil ni. Lam ada tanda syaddah berbaris fathah. Asal-asalnya ialah begini, perempuan. Macam ni. Satu lam ataupun salah satu huruf, ataupun huruf yang pertama tersebut berbaris mati. Huruf yang sama, yang kedua dia akan berbaris. Tak kisahlah baris atas atau baris bawah ataupun baris depan. Itulah asal usul syaddah. Kalau nampak syaddah ni perempuan, dalam mindset kita, dia ada 2 huruf. Dan asalnya beginilah, satu berbaris mati, satu lagi huruf yang berbaris. Dan yang terakhir sekali, kalau pada perkataan solat, alif maksurah ini ialah yang keempat. Ini contoh fi'il 4 huruf seperti mana yang dinyatakan oleh penulis kita di dalam muka surat 4 ke muka surat 5 tadi. Saya pun lupa. Ke muka surat 3 dah. Buku saya muka surat 7 kan. Okey, baik. Jadi perempuan sekalian, ini contoh fi'il 4 huruf. Dan sama juga konsepnya
Jika solla ini kita tukar kepada mudhari'. Dia jadi yusalli. Ini masih lagi fi'il 4 huruf. Cuma bila masuk pada fi'il mudhari' kan dia ada huruf tambahan yang dikenakan bagi mewakili kata ganti diri. Okey. Baik, untuk pengetahuan perempuan juga maksimum fi'il bilangan huruf bagi fi'il ini kita ada fi'il 3 huruf, kita ada fi'il 4 huruf. Ya, kemudian yang lagi dua ni perempuan nampak fi'il 3 huruf dengan imbuhan, fi'il 4 huruf dengan imbuhan ni bolehlah saya kata ini ialah fi'il 5 huruf dan fi'il 6 huruf. Okey, perempuan sekalian, dalam bahasa Arab dia hanya ada 4 jenis sahaja fi'il yang dibezakan dalam ataupun dari sudut ataupun dari segi aspek bilangan huruf. Okey, ada hal penting. Okey, tak apa. Baik, perempuan sekalian. Dalam bahasa Arab yang biasa kita nampak fi'il 3 huruf. Yang lagi satu fi'il 4 huruf, yang second lah yang biasa nampak. Okey, perempuan sekalian. Ada lagi dua iaitu fi'il bilangan hurufnya 5 dan lagi satu fi'il yang bilangan hurufnya 6. Saya kira tak perlu untuk saya terangkan dengan panjang lebar, cukup sekadar saya menyatakan bahawa ada fi'il 3, fi'il 4, ada yang 5 dan 6 huruf. Itulah termasuk dalam apa yang diterangkan oleh penulis di sini, fi'il 4 huruf dengan imbuhan. Dia adalah dia punya contoh-contohnya tu mungkin saya tak kongsikan kepada perempuan sekalian. Okey. Baik. Jadi itu maklumat dari sudut kata pembahagian fi'il mengikut bilangan huruf. Pembahagian fi'il berdasarkan bilangan huruf. Kalau yang orang kata fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, jenis fi'il, pembahagian fi'il mengikut masa berlakunya fi'il tersebut. Kataba telah, yaktubu sedang. Okey. Baik. Kemudian saya kongsikan tentang perkara ini untuk maklumkan kepada perempuan semua bahawa fi'il dalam bahasa Arab tidaklah semestinya 3 huruf. Dia ada yang 4, dia ada yang 5 dan dia ada yang 6. Okey. Baik, perempuan sekalian, setakat ini jelas ataupun tidak? Puan Nasnin, rasa macam mana, jelas ataupun tidak tentang penerangan fi'il, kategori fi'il mengikut bilangan huruf? Apa kata Puan Nasnin? Jelas Mu'alim. Jelas cuma perempuan sekalian yang bersama dengan saya untuk 24 sesi yang akan datang ni, 24 sesi termasuklah hari ini, saya nak maklumkan bahawa perbincangan kita hanya akan berkisar ataupun hanya akan tentang fi'il 3 huruf sahaja. Sekali lagi saya ulang. Sepanjang 24 sesi kita hanya akan bincangkan fi'il 3 huruf sahaja. Saya dah tunjuk 4 dah, saya nak sebut 3. Fi'il 3 huruf sahaja. Kita tak pergi yang 4, tak pergi yang 5 ataupun kita tak pergi yang 6. Sebabnya apa? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, dia ada sebab dia. Untuk fi'il 3 huruf sahaja, ataupun untuk fi'il secara umumnya lah, dia ada lagi satu pembahagian fi'il, dia ada lagi satu kategori. Yang kita tadi fi'il madhi, mudhari', amar, pembahagian fi'il mengikut aspek masa. Yang bawah ni carta yang kita pergi 3, 4, 5, 6 ni ialah pembahagian fi'il mengikut ataupun dalam aspek bilangan huruf. Dia ada lagi satu aspek dia, tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah yang mana puan-puan boleh lihat di muka surat kalau buku saya muka surat 11. Mungkin buku surat di buku puan-puan semua muka surat 8 atau muka surat 7. Yang ada dalam muka surat tersebut jenis-jenis kata kerja 3 huruf tanpa imbuhan. Muka surat berapa tu? Saya muka surat 11. 7. Ya, muka surat apa? 7. Muka surat 7 perempuan boleh buka muka surat 7. Dia ada jadual jenis-jenis kata kerja yang mana bilangan hurufnya 3 huruf sahaja. Macam yang saya ada maklumkan tadi kepada perempuan semua, sepanjang 24 sesi kita hanya ni saya kena make it clear ni. Nanti ada yang tanya, Mu'alim, nanti kita akan belajar tak yang 4 huruf? Sebabnya nanti contoh-contoh semua saya akan bagi yang fi'il 3 huruf saja. Perempuan,
kita hanya akan bincangkan tentang fi'il 3 huruf sahaja. Kenapa? Kerana inilah dia. Perempuan boleh lihat di muka surat 7, dia ada lagi satu lagi ya, perbezaan ataupun kategori fi'il dia dari sudut aspek ejaan dalam fi'il tersebut. Perempuan sekalian, boleh lihat di jadual ini, perempuan tengok dekat situ, jenis-jenis kata kerja 3 huruf tanpa imbuhan, iaitulah ataupun secara umumnya jenis-jenis fi'il 3 huruf. Saya nak buka whiteboard saya. Kali ini, perempuan sekalian, kali ini yang mana perempuan sedang lihat di buku perempuan semua, jadual ini ialah jenis-jenis fi'il mengikut ejaan. Tadi bilangan 3 huruf kan? Yang ni semua ni bilangan fi'il ataupun bilangan huruf dalam ejaan fi'ilnya 3 huruf. Perempuan sekalian, cumanya berbeza dari sudut ejaan. Dari sudut huruf yang ada dalam ejaan. Okey. Kalau perempuan boleh lihat, saya nak terangkan satu persatulah secara tidaklah secara mendalam. Jenis yang pertama ditulis di situ ialah perempuan boleh lihat al-fi'lus salim ataupun saya panggil fi'il salim biasanya. Namanya ialah salim. Bukan salim iklim engkau bagai air yang jernih, bukan ni salim ini bermaksud apa? Salim ini secara umumnya maksudnya sihat, sejahtera. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Salim ini bermaksud sejahtera ataupun sihat. Dia bebas dari perkara-perkara yang merosakkan atau mencacatkan. Bolehlah saya gunakan. Begitulah istilahnya. Baik, fi'il salim, tapi dari sudut fi'il, fi'il salim ini ialah fi'il yang mana kita dah bincang pada seminar fi'il tempoh hari. Fi'il salim ini dia dalam ejaannya tak ada hamzah dalam ejaan. Ini semua yang dalam jadual ini jenis-jenis fi'il 3 huruf tak, perempuan. Dia tak ada termasuk 4 ke 5 atau 6 huruf. Ini semua fi'il 3 huruf yang kita akan bincangkan sepanjang 24 sesi. Fi'il salim ialah fi'il yang mana dalam ejaannya tak ada hamzah, tak ada sabdu, juga tidak ada huruf mat. Sekali lagi saya ulang, fi'il salim ialah fi'il 3 huruf yang mana dalam ejaannya tiada hamzah, tiada syaddah, tiada huruf mat. Okey. Baik. Fi'il salim, contoh-contoh fi'il salim kita dah bincangkan semasa seminar fi'il 1 hari. Kita olah fi'il madhi, kita olah ikut fi'il mudhari', semuanya kita gunakan fi'il yang berbentuk salim ini. Apakah dia fi'il berbentuk salim, perempuan? Fi'il berbentuk salim, tak ada hamzah, tak ada sabdu, tidak ada huruf mat. Kalau perempuan lihat penulis tulis, semua hurufnya konsonan. Maksudnya tak ada vokal, tak ada a, tak ada i, tak ada u. Huruf mat lah tu. Perempuan sekalian. Apa contoh fi'il salim? Ni saya nak minta lah pada perempuan semua, berikan kepada kami semua atau berikan contoh fi'il salim. Contoh lain lah daripada buku. Kalau Puan Hasnin, Puan Hasnin berikan saya satu contoh fi'il berbentuk salim. Yang mana semua hurufnya konsonan je. Dia tak ada huruf mat, dia syarat-syarat dia fi'il salim. Tak ada sabdu, tak ada hamzah, tak ada huruf mat. Apa contohnya Puan Hasnin? Tak apa, senang. Bagi jawapannya, fi'il yang biasa Puan Hasnin jumpa, itulah dia fi'il salim biasanya. Okey, silakan Puan Hasnin. Apa contoh fi'il salim yang Puan Hasnin nak berikan? Silakan. Dia tak ada mat tadi yang kata contoh fi'il salim ni yang tak ada hamzah kan, tak ada sabdu. Tak ada hamzah, tak ada sabdu, tak ada Tak ada huruf huruf mat. mat. Tak ada huruf mat. Apa contoh fi'il salim yang Puan Hasnin tahu? Contoh-contoh okey. Apa ya? Apa dia? Contoh. Apa fi'il yang biasa Puan Hasnin jumpa? Betul dengar? Cuba sebutkan satu pada saya. Apa-apalah yang? Apa-apa?
Contoh fi'il yang biasa Puan Asni dengar, yang Puan Asni belajar selama ni. Apa contoh fi'il? Kejap. Boleh? Nak buka Al-Quran pun boleh, tak ada masalah. Apa contoh fi'il? Macam katabah. Katabah, betul. Ini contoh fi'il salim. Okay, terima kasih banyak Puan Asni. Okay. Katabah ni contoh fi'il salim. Tak ada hamzah, tak ada sabdu, tak ada huruf mat. Ini contoh fi'il salim. Kalau Puan Zahra pula, boleh bagi contoh yang lain untuk fi'il salim. Apa contoh fi'il yang Puan Zahra biasa apa nama dia, yang biasa jumpalah ataupun yang biasa dengar? Silakan. Biasa fi'il Raja'ah. salim ni memang banyak lah. Memang paling senang lah. Apa dia? Sami'ah, raja'ah, Raja'ah. Itu contoh. sami'ah. Macam tu. Okey. Bagi satu je. Nanti yang Okey, apa okey. yang lain nak juga. Okey. Bagi satu je. Okey, raja'ah. Ni contoh fi'il salim. Tak ada hamzah, tak ada syaddah, tak ada huruf mat. Inilah dia. Kalau Puan Mariam nak bagi contoh apa untuk fi'il salim? Ini kalau bilik-bilik buku ada je lagi. Saya kata jangan bagi contoh yang ada dalam jadual Arafah tu, jangan sebut. Bagi contoh yang lain. Puan Mariam, apa dia contoh fi'il salim? Daroba. Ya? Daroba. Daraba. Itu contohnya. Apa maksud daraba Puan Mariam? Daroba belajar. Kalau belajar bukan daraba. Okey, saya dapat. Okey, kalau belajar darasa. Okey, tak apa Puan Mariam. Itu apa nama dia? Betul lah tu. Darasa ini salah satu contoh fi'il salim. Syukran jazilan. Okey. Baik. Tak ada sabdu, tak ada hamzah, tak ada mat. Inilah dia fi'il salim. Okey. Yang mana, okey, puan-puan sekalian, penulis ada pesan ataupun penulis ada berkata bahawa kalau untuk orang yang baru nak mendalami fi'il ini, digalakkan untuk menekuni pengolahan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar bagi fi'il salim terlebih dahulu. Sebab apa? Fi'il salim ni dia tak ada hamzah, tak ada sabdu, tak ada mat, yang mana dia akan menjejaskan sedikit sistem ataupun formula pengolahan fi'il. Puan-puan sekalian, nanti sekarang ni puan-puan mungkin just mendapat informasi saja. Saya kata yang mana akan menjejaskan bentuk ataupun sistem pengolahan fi'il. Nanti bila dah sampai masanya, puan-puan akan lihat sendirilah. Okey. Baik, yang kedua, puan-puan boleh lihat dalam jadual tu penulis kata al-fi'lul mahmuz. Saya panggil fi'il mahmuz, bukan Mahmud. Mahmud nama orang. Mahmud tu maksudnya yang terpuji. Mahmuz, Mahmuz ini maksudnya yang berhamzah. Yang ada huruf hamzah di dalam ejaan fi'il tersebut. Apa contohnya? Qara'a. Ini contoh fi'il mahmuz. Bentuknya mahmuz. Dalam ejaannya ada huruf hamzah. Mana-mana fi'il yang ada huruf hamzah, ni dipanggil fi'il mahmuz. Qara'a. Lagi akala. Antara fi'il yang biasa kita jadikan sebagai contoh, akala. Ini contoh fi'il mahmuz. Jadi kalau belajar fi'il salim, kita tak boleh gunakan akala. Kerana akala ni masuk dalam fi'il namanya mahmuz. Mahmuz tu bermaksud berhamzah, yang ada huruf hamzah. Antara apa nama dia, contoh lain ialah perkataan sa'ala. Sa'ala, yang mana daripada perkataan sa'ala ini muncullah kata nama soalan ataupun as-su'al. Okey. Baik, macam yang kita semua tahu kan, masa kita pergi seminar fi'il, saya ada terangkan bahawa isim di dalam bahasa Arab kebanyakannya terbit daripada kata kerja ataupun fi'il. Baik, antara apa nama dia, sekarang kita ada salim, mahmuz. Jenis lain yang ada bagi fi'il 3 huruf, namanya mudha'af. Yang ni sekadar nama saja, perempuan tak perlu hafal tahu. Tak masuk exam. Tak apa. Mudha'af ini bentuk fi'il yang ada sabdu. Contohnya madda. Yang adalah dalam buku tu, perempuan boleh tengok madda. Yang bersabdu namanya mudha'af.
Kalau yang bersabdu dia ada caranya perempuan. Pengolahan dia agak berbeza dengan Salim. Mahmuz pun sama berbeza dengan Salim. Jadi kalau kita pada permulaan kita akan menelusuri, mendalami cara pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan amar. Kita nak dapatkan dia punya caranya tu, nak dapatkan sistemnya tu, kita kena go through fi'il salim dulu. Baru mahmuz. Barulah kemudian mudha'af. Kemudian barulah pergi ni dia ada misal, ya, dan dia ada ajwaf dan dia ada naqis. Ini nama je, perempuan tak perlu hafal. Ya. Dan seterusnya kita ada naqis. Ya. Yang mana ketiga-tiga jenis fi'il ini dalam ejaannya ada huruf mat. Misal, ajwaf, naqis. Yang ni tak perlu hafal, perempuan tak perlu hafal. Ya. Saya cuma nak bagi tahu kalau misal dia ada huruf alif, waw, ya di depan. Alif atau waw ataupun ya di depan. Dalam ejaan dia fi'il 3 huruf tu, ya, fi'il 3 huruf ni, kalau ada salah satu alif atau waw ataupun ya di hadapannya, ya, maka itu masuk dah dalam kategori misal. Contohnya wasala. Wasala. Contoh lain ya isa. Ni fi'il betul-betul ni bukan saya mereka-reka perempuan, ni betul. Wasala ya isa ni. Huruf alif waw ya ataupun saya panggil ni sebagai huruf mat lah. Ini je huruf matnya, ya. Wasala. Huruf alif waw ya berada di awal ejaan. Okey, perempuan sekalian. Baik, kalau ajwaf ini alif ataupun waw ataupun ya, ya, di tengah. Apa contohnya? Qala. Bila kita baca hadis kan kita biasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini contohnya. Ini tak boleh masuk dalam kategori fi'il salim walaupun biasa jumpa. Ini namanya nama saja, namanya ajwaf. Apa maksudnya? Fi'il ada alif atau waw ataupun ya di tengah perkataan. Ya. Dan fi'il naqis alif atau waw ataupun ya di hujung. Okey, ini sekadar informasi perempuan semua. Contohnya da'a, ya, perempuan. Ni contoh-contoh fi'il dari sudut aspek huruf dalam ejaannya. Okey, baik. Jadi perempuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pemula, ya, untuk yang baru nak mula mendalami fi'il, mahirkan salim. Bila dah mahir pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar bagi fi'il salim, insya-Allah masuk pada fi'il lain, dah dapat sistemnya tu, masuk bagi fi'il lain insya-Allah mudah. Okey. Baik, sebab apa tujuan kita perempuan sekalian? Tujuan kita untuk kursus fi'il mingguan ini ialah kita nak dapatkan, ya, sistem ataupun kita nak mahirkan cara pengolahan bagi fi'il madhi past tense, fi'il mudhari' present tense dan fi'il amar command bagi fi'il 3 huruf. Itu tujuan kita. Nanti mula-mula kita akan dalami terlebih dahulu yang salim. Kemudian dah mahir salim, dah dapat caranya, mudah untuk kita masuk yang mahmuz. Kalau yang ada ejaannya hamzah, dia jadi mudah dah. Ya, sebab apa? Sistem tu dah dapat, sistem tu dah kuat. Sistem tu dah kuat pada salim. Masuk pada yang ada hamzah, kita boleh copy paste saja caranya. Dia ada beza sikit saja pada fi'il-fi'il tertentu lah. Dan yang seterusnya. Okey. Kalau perempuan boleh lihat pada nota yang ditulis oleh penulis di bawah, penulis kata setiap fi'il ataupun kata kerja di atas dalam jadual tersebut dia ada pengolahan yang tersendiri. Kenapa? Kerana ciri-ciri hurufnya berbeza. Tengok, mahmuz namanya ada hamzah dalam ejaan. Mudha'af namanya dalam ejaan ada syaddah. Kemudian yang bentuk lain misal ajwaf naqis ada alif waw ataupun ya dalam ejaan fi'il 3 huruf tersebut. Jadi penulis kata dia ada cara pengolahan yang tersendiri. Ya, kerana hurufnya yang berbeza, semasa pengolahan akan berlaku beberapa, bukan totally perubahan. Sebab tu saya kata tadi, kalau perempuan kuasai fi'il salim betul-betul, untuk yang fi'il yang namanya yang lain-lain ni mahmuz lah, mudha'af lah, insya-Allah mudah. Ya. Beberapa perubahan pada sebahagian kata kerja tersebut. Perubahan-perubahan tersebut boleh disimpulkan
seperti berikut. Ada yang hilang huruf vokalnya. Okey, contohnya dari madhi qala. Masuk fi'il mudhari' tiba-tiba hilang pula huruf vokal. Contoh. Okey. Hilang huruf alifnya. Huruf alif ni kita kira vokal lah. Contoh qala ni tadi kan. Bila nak tukar pada fi'il mudhari' hilang dah huruf vokalnya tu. Ataupun hilang dah alifnya ni, dia tukar lain. Okey. Baik, itu contoh. Antara lain perubahan yang berlaku, pertukaran huruf vokal. Qala masuk pada fi'il mudhari' ni kan alif, tiba-tiba tukar jadi huruf ya, contoh. Okey. Baik, antara lain pemisahan huruf gandaan, penyesuaian bunyi ni. Okey, ini antara contoh-contohlah perkara-perkara ataupun perubahan yang berlaku lah. Okey. Baik. Kemudian penulis ada kata perubahan ini dapat dikuasai dan digunakan secara spontan oleh setiap orang yang mempelajarinya sekiranya dia mempraktikkan secukupnya kaedah pengolahan bagi setiap jenis fi'il. Sebab tu buku ni 80% latihan. Ya, puan-puan sekalian, 80% daripada buku ini ialah latihan. Okey, baik. Saya setakat ini terlebih dahulu puan-puan sekalian. Saya kena berhenti dulu setakat ni. Supaya saya boleh tanya puan-puan semua ada tak masalah untuk faham ataupun ada poin-poin saya yang kurang jelas ataupun mana-mana bahagian yang puan-puan nakkan lagi penjelasan. Silakan saya buka untuk soalan. Tafadhal. Muallim nak tanya Muallim. Saya, silakan. Macam tadi qala contoh. Qala. Muallim, Okey. Muallim tak bagi contoh dia 3 huruf kan? Ya, qala 3 huruf kan. Ya, okey. Jadi tak ditukarkan kepada mudhari' dengan madhi. Contoh, tak bagi pun. Okey. Puan Nasrin minta contoh daripada saya. Ya, Okey. saya tanya Muallim pasal qala, tapi bila kita tukar kepada fi'il madhi ataupun mudhari', Muallim tak bagi contoh. Okey, baik. Dia sekali dia hilang tu maksud dia macam mana? Okey, baik. Okey. Untuk terangkan sebenarnya saya tak berniat terima kasih banyak Puan Nasrin. Sebenarnya saya tidak berniat sebabnya dalam kita punya kelas pertama ni saya tak plan untuk terangkan lebih lanjut. Jadi sebab saya dah ada target saya lah apa yang nak disampaikan. Cumanya Puan Nasrin dah bertanya, eloklah kalau saya terangkan lebih lanjut. Sebabnya kalau saya terangkan awal ni takut dia akan mengganggu gugatlah ketenteraman untuk masuk ke kelas-kelas minggu hadapan. Tapi tak apa. Saya akan terangkan. Baik. Contoh dia sebab penulis kata dia ada berlaku beberapa perubahan pada setiap jenis fi'il inilah. Antara perubahan yang berlaku ialah kehilangan huruf vokal. Macam ni contoh Saya ambil contoh qala lah. Senang sebab dari tadi saya gunakan contoh qala. Qala fi'il mudhari'nya bukan yaqala ataupun bukan yaqalu. Dia jadi yaqulu. Dekat sini buat puan-puan semua yang dirahmati Allah sekalian, dekat sini saja dah ada berlaku salah satu daripada perubahan yang dinyatakan oleh penulis sebentar tadi. Apakah perubahannya? Perubahannya puan-puan boleh lihat sendiri huruf alif yang ada pada qala qala ni fi'il madhi lah. Telah berkata maksudnya. Huwa qala, dia telah berkata. Kalau masuk fi'il mudhari' sedang berkata, dia sedang berkata, perkataannya ialah yaqul. Maka dekat sini puan-puan boleh lihat pertukaran huruf vokal. Penulis ada bagi tahu di poin yang kedua. Pertukaran huruf vokal. Dari sudut apa orang kata dari teknik ataupun sistem pengolahan bagi fi'il ajwaf ni, ada fi'il yang akan bertukar dia punya huruf vokal dia. Ataupun akan bertukar alif waw ya tu asal qala alif masuk fi'il mudhari' tukar jadi waw. Kenapa? Memang sistem dia begitu. Saya kongsikan lagi satu puan-puan. Qul ialah perkataan fi'il amar bagi qala. Apa maksud qul? Saya tanya Puan Nasrin lah. Puan Nasrin, kan kita ada surah 3 qul dan 4 qul kan? Puan Nasrin, apakah maksud qul? Ma makna qul? Qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Qul huwallah. Apa maksud qul? Berkata. Bukan berkata, lebih tepat lagi apa dia? Sebab ni fi'il amar. Sekejap.
Okey, macam ni Puan Hasnin. Senang. Ya. Puan Hasnin tak perlu rujuk mana-mana. Puan Hasnin dengar apa yang saya cakap. Qala fi'il madhi. Maksudnya telah berkata. Yaqulu fi'il mudhari'nya pula bermaksud sedang berkata. Puan Hasnin, apakah maksud kul? Kul ni fi'il amar. Jadi kalau orang kata kalau fi'il amar, kul ini ialah fi'il amar. Okey, jadi apakah maksud kul Puan Hasnin? Telah berkata. Telah berkata qala. Yang ni fi'il Oh. madhi. Fi'il madhi qala. Yaqulu sedang berkata. Dia berkata. Kul ini ialah fi'il amar Puan Hasnin. Ini kul ialah fi'il amar. Apakah fi'il amar Puan Hasnin? Fi'il amar akul. Fi'il Tak, amar. saya okey, kita pergi kepada yang basic dulu Okey, Puan Hasnin. Apa maksud Ya. fi'il amar yang Puan Hasnin tahu? Kalau fi'il madhi, Kata perintah. Kata okey, perintah. amar ialah kata perintah. Okey, cantik. Jadi kalau kul apa maksudnya? Qala telah berkata. Okey. Yaqulu sedang berkata. Kalau kul ini apa maksudnya? Kata. Kul ialah fi'il amar. Perintah, apa perintah untuk berkata? Perintah berkata. Contohnya. Okey. Katakanlah. Oh ya Allah. Blank. Katakanlah. Oh, Okey, katakan. Ya. katakanlah. Okey, baik. Jadi apa yang perempuan baca pada surah 4 Qul? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Itu semua bermaksud apa? Katakanlah. Ya. Katakanlah siapa? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Tak apa Puan Hasnin. Untuk first class tak apa. Ya. Untuk second class pun tak apa. Untuk kelas-kelas sampai 24 pun tak apa Don't worry. Itu kita belajar Banyak benda yang kita akan bincangkan dan kita akan belajar. Kalau salah jangan pernah takut, jangan malu dan jangan segan. Ya. Sebab kalau segan tu dah dia punya dia jadi boundaries untuk belajar lebih lagi Okey, baik. Qala ya, dalam bentuk fi'il madhinya ada alif. Masuk pada fi'il mudhari' dia bertukar huruf alif tukar jadi waw. Ini antara perubahan yang disebutkan oleh penulis sebentar tadi. Kemudiannya kalau tengok dalam bentuk fi'il amarnya, tiba-tiba penghilangan huruf vokal. Tengok tak ada alif, tak ada, waw pun tak ada. Ya pun tak adalah. Okey. Ini contoh. Contoh bagi kesan-kesan atau perubahan-perubahan yang berlaku ke atas setiap fi'il ikutlah kategori dia. Biasanya perempuan, fi'il satu-satunya fi'il lah yang bagi saya dia tidak ada apa-apa perubahan langsung ialah fi'il apa? Fi'il yang berbentuk salim ini. Sebab itulah penulis menggalakkan bagi yang baru nak menekuni fi'il supaya belajar ataupun mendalami pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar bagi fi'il berbentuk salim terlebih dahulu. Sebab apa? Dia punya caranya mudah. Dia tak ada apa-apa perubahan yang berlaku lah. Kalau kita tukar dari madhi masuk mudhari' tak ada apa-apa perubahan, cuma hanya perlu tambah huruf tambahan saja. Masuk fi'il amar pun perubahan dia tak banyak. Dia just ikut dia punya sistem fi'il amar sahaja. Okey, baik. Puan-puan sekalian, ada lagi tak soalan? Puan Hasnin, adakah saya dapat menjawab soalan Puan Hasnin sebentar tadi dengan jelas? Ya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, ada tak apa-apa soalan lagi yang nak ditanyakan? Silakan. Maklim nak tanya apa Saya. makna mahmuz tadi? Maksud mahmuz tadi mahmuz ni bermaksud berhamzah. Dalam ejaan fi'il ada hamzah, ada huruf hamzah itu maksud mahmuz berhamzah. Terima kasih banyak Puan Mariam Ada tak soalan lain? Ada lagi soalan yang ingin ditanyakan? Okey, tiada Alhamdulillah. Mudah-mudahan perempuan digunakan kefahaman pada hari inilah mukadimah yang mana saya tak ada terangkan dengan lebih lanjut semasa seminar fi'il tempoh hari. Barulah tahu masya-Allah dalam ada macam-macam lagi tentang fi'il ni betul. Yang kita tahu secara umum memang fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kategori fi'il ataupun pembahagian fi'il mengikut masa. Madhi telah berlaku.
Mudhari' sedang berlaku, amar ialah perintah. Contoh macam qala tadi qala dia telah berkata. Yaqulu dia sedang berkata. Kalau qul katakan. Okey, itu dari sudut masa. Kemudian ada kita kenal fi'il-fi'il berbeza dari sudut huruf 3, 4, 5 dan juga 6 huruf. Cuma saya nak tekankan ya, yang kita akan bincang sepanjang 24 sesi 3 huruf saja. Sebenarnya 3 huruf saja. Okey, baik. Dan untuk permulaan perempuan kita akan fokus fi'il salim terlebih dahulu, pengolahannya dari fi'il bagi fi'il madhi, mudhari' dan juga amar sampai perempuan pandai. Saya boleh garanti perempuan akan pandai insya-Allah. Sebab apa? Saya dah ada kelas 1.0. Saya dah ada kelas 1.0. Saya saksikan sendiri perempuan. Ya. Mereka bukan sekadar mampu mengolah fi'il madhi ya, ikut kata ganti diri, bukan sekadar olah fi'il mudhari' ikut kata ganti diri, tapi mereka boleh buat transition. Kalau fi'il madhinya kataba, mudhari'nya apa? Dia boleh tukar jadi yaktubu. Yaktubu kalau kita tukar pada fi'il amar, uktub. Sebab dia ada caranya. Okey, saya saksikanlah. Sekarang mereka baru saja habis ataupun selesai fi'il mahmuz. Nanti next week insya-Allah masuk fi'il mudha'af pula yang ada tanda sabdu. Okey, baik. Itu sahajalah kot untuk kita punya perbincangan pada hari ini. Memang saya target, saya punya sasaran saya nak perkenalkan lagi kepada perempuan semua tentang jenis-jenis fi'il ataupun pembahagian fi'il mengikut apa-apa. Kalau dengar madhi mudhari' amar, pembahagian fi'il ikut masa, dia beza dari sudut masa. Ya. Kalau dengar yang salim, mahmuz ini semua beza fi'il mengikut kata jenis huruf yang ada dalam ejaannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Okey, baik. Puan-puan sekalian, minggu depan minggu depan memang apa nama dia? Tak ada fi'il tak ada sesi kita lah. Dah dalam jadual tu kalau perempuan lihat next class ialah pada 26 Januari kalau tak silap saya 26 Januari. Okey, minggu depan memang tak ada memang kami dah susun jadual, minggu depan tak ada. Sesi yang kedua ialah pada 26 Januari kot. Minggu lagi satu lagi. Okey. Baik. Dan saya insya-Allah akan mengendalikan kelas ini insya-Allah sehingga awal bulan 2. Awal bulan Februari ya. Lepas tu siapa yang akan ganti? Seorang ustaz lagi. Yang lebih kata yang lebih arif lagi lah. Ataupun yang lebih alim lah untuk mengajar perempuan semua ya tentang khusus fi'il ini. Insya-Allah lah dia akan lebih baguslah. Okey. Perempuan sekalian, ada tak nak tanya apa-apa lagi soalan sebelum saya tangguhkan kelas hari ini? Silakan kalau ada. Kod ada tadi yang mana-mana bahagian dari perbincangan kita tadi yang perempuan terfikir baru terlintas nak tanya. Silakan kalau ada. Ya. Ada tak? Tak apa. Untuk first class mungkin dia akan ada apa nama dia keliru lagi dengan istilah-istilahnya. Tapi tak apa, nanti saya akan selang-selang dengan dia punya erti di dalam bahasa Melayu lah. Okey. Saya harap saya punya penerangan pada hari ini saya dapat sampaikan dengan baik, dapat jelas sampai kepada perempuan dan saya doa ya Allah semoga Engkau pemudahkanlah urusan kami semua untuk memahami ilmu bahasa Arab dan ilmu agama insya-Allah. Amin. Saya kira itu sahaja. Terima kasih buat perempuan yang menyertai live, yang menyertai rakaman nanti ya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkat dan rahmat insya-Allah. Saya sudahi kelas pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muallim. Okey, sama-sama.